Okay, 15.1 reproductive system of humans. Okay, this one sebenarnya dah belajar waktu form 1. Male and female reproductive system. So malam ni ada banyak gambar-gambar yang agak ni sikit lah sebab tajuk reproduction. Tak ada apa-apa, kita niat nak belajar je. Cuma yang peliknya form 4 punya bio dia start dengan female dulu. Selalu male, sekarang female. So tak ada apa-apa benda yang pelik yang biasa, benda dah belajar dah. Ini ulangan This is female reproductive organ. Pelajar selalu tertukar ovum dengan reproductive cell. Sekarang ni ovary is reproductive organ. Ovary produce ovum which is reproductive cell. So reproductive organ adalah organ yang menghasilkan ovum. Inside is uterus with a thick muscular wall. Uterus ni ada dinding muscular yang tebal. Dan dekat dalam ni kita ada endometrium tissue. Sekejap nak besarkan sikit. Endometrium tissue or endometrium wall. Kenapa kena ada endometrium tissue? Because it secrete mucus enriched in blood vessel. Okay, dia ada mucus, ada lendir. Sebab tu perempuan boleh katakan almost every day memang ada mucus yang keluar. Itu bukan period tapi dia mucus ni memang sentiasa keluar. Sikit atau banyak depend pada body masing-masing. Kemudian dia ada banyak blood vessel kat sini sebab tu warna dia merah. Because here embryo implants. Embryo kalau terhasil daripada fertilization sperm and ovum dia akan implant dekat sini, jadi dia kena ada banyak blood vessel. Kenapa? Because to supply embryo with nutrient and oxygen. Nak bagi makanan dengan oksigen. Next ada fallopian tube. Okay, ini ulangan benda yang dah belajar. Thin and muscular tube. Inner wall is lined with cilia. Dekat belah dalam ni dia ada cilia. Cilia tu macam paramecium kan, dia ada bulu-bulu halus dekat tepi tu. Kenapa kena ada cilia? Combined with peristalsis. Okay, awak ingat lagi peristalsis occurs in esophagus. Bila kita telan makanan, dinding esophagus tu contract and relax supaya makanan boleh turun ke stomach. So sebenarnya dekat fallopian tube pun ada peristalsis supaya ovum daripada ovari boleh bergerak pergi ke uterus. Sebab ovum tak boleh move macam sperm. Sperm it has a tail so it can swim but ovum cannot. Jadi siapa yang tolong gerakkan dia? Cilia yang ada dekat dinding fallopian tube. Kalau dekat sini awak perasan kita guna perkataan ni secondary oocyte. Secondary oocyte is an ovum. Same with ovum. Ini nama lain dia. Secondary oocyte. Jadi cilium ni lah yang bawa secondary oocyte ataupun embryo pergi ke uterus. Next, ovary. Tak ada masalah. Ovary kalau function dia produce ovum. Ingat ovary ada dua function. Satu nak hasilkan ovum. Satu lagi nak hasilkan sex hormones which are estrogen and progesterone. So estrogen dan progesterone tak ada lah pada badan lelaki sebab lelaki tak ada ovary. Kalau lelaki tu dia nak jadi perempuan, dia buang dia punya organ yang male punya pun dia tak boleh pregnant sebab dia tak ada ovary untuk release ovum dan tak ada uterus untuk embryo to develop or grow become a fetus. Dia mungkin dekat bahagian luar je nampak boleh jadi perempuan, dalam tak boleh. Next, cervix. Ini cervix, ini vagina. Narrow opening to the uterus will secrete mucus. So, cervix ni adalah bahagian yang hasilkan mucus supaya sperm boleh berenang masuk ke dalam fallopian tube. Next, vagina yang sebelah bawah sini, where sperms enter, tempat sperm lalu, dan also for birth and menstruation, juga untuk melahirkan anak dan untuk menstruation tu period.
Okey, bila awak tengok gambar ni awak kena ingat kalau perempuan formation of urine bukan laluan ni ini bukan laluan untuk kencing. Ini untuk melahirkan anak, untuk reproduction and untuk period. Kalau kencing dia relate dengan ureter, urethra, urinary bladder tu saluran lain. Kalau buang air besar saluran lain. Tapi kalau lelaki dia guna laluan yang sama untuk kencing dan untuk sperm lalu. Okay, special sebab perempuan ni kena melahirkan anak. Macam mana pula kalau dia kencing ikut laluan tu dan laluan tu juga untuk dia melahirkan anak. Saya pun tak tahu macam mana nak kencing kalau waktu dia nak ni kan. So dia ada koyak, ada luka semua, so bahaya. So dia kena asing. Okay, itu untuk female. Next, male. Malu nak tunjuk. Female pun malu tapi at least dia okey sikit lah. Yang ni male. Okay, tak apa. Male. Kat sini kita ada gambar kidney. Kenapa ada gambar kidney? Sebab urine formation, urine flow out through the same passage atau laluan yang sama sperm lalu. Sebab tu dia kaitkan dengan gambar kidney. Kenapa kidney ni sengit? Memang dalam badan kita kidney tak sama tinggi. Sebab ini left kidney, ini right kidney. Right kidney duduk bawah sikit sebab atas dia ada liver. Liver tu akan tolak organ atau kidney tu ke bawah sikit. Tapi saiz dia sama besar. Okay. Dia kena mulut dari bawah sini. Sorry lah terpaksa tunjuk gambar ni. Okay, ini scrotum. Scrotum ni sac-like structure. Kulit di sebelah luar and protect the testis. Melindungi testis. Testis dekat dalam. Okay, dekat dalam. Located within the scrotum and produce sperm. Testis pun macam ovary. Ovary produce ovum, testis produce sperm and at the same time also produce male sex hormone which is testosterone. Testosterone tu lah yang kontrol sifat-sifat seorang lelaki. Kalau female, sifat-sifat dia kontrol by estrogen and progesterone. Kalau dia lelaki nak jadi perempuan, maybe dia boleh operate ni satu, potong mana tempat yang patut. Kemudian dia nak suruh kulit dia jadi cantik, suara dia, tapi suara susah sikit nak ubah. Maybe ada bahagian tertentu yang boleh jadi macam perempuan, dia kena ambil hormon yang tadi perempuan punya yang release daripada ovari tu, estrogen dengan progesterone. Tapi ini sex hormone for female tapi dia kena inject dalam badan male, so dia akan ada sifat-sifat perempuan tapi dia kena inject every month, tak boleh miss. Kemudian daripada testis tadi dia ada laluan ke atas sini ni, ini namanya sperm duct. Sperm duct nama lainnya vas deferens. Kalau jumpa vas deferens sama dengan sperm duct untuk sperm lalu ke atas sini. Kemudian yang dekat ini, yang warna pink sini namanya prostate gland. Lelaki ramai kena kanser prostate. Dekat sini lah dia ada masalah, ada kanser. Apa function dia? Secrete a fluid that helps in the sperm movement atau nama lainnya semen. Semen, S-E-M-E-N. So sperm tu dia nak berenang, ada ekor. Tapi dia kalau tak ada fluid dia tak boleh berenang dengan lancar. Jadi dia kena ada fluid, comes from prostate gland. Then the other gland, dekat sini ada seminal vesicle. Seminal vesicle, bukan gland. Ni dekat sini ada dua. Also secrete fluid filled with nutrient for the sperm. Okay, dia pun ada secrete fluid yang ada nutrient untuk sperm. Sperm tu bukanlah makan ni, tapi sperm tu mostly need protein, need energy. Jadi kena ada nutrient lah. Sebab tu pemakanan penting untuk prevent daripada fertility ataupun mandul. Kalau untuk ambil pemakanan yang ada alkohol, yang ada banyak bahan-bahan tercemar, sperm pun akan ada masalah. Okay, so itu kalau kita tengok dekat sini, okay, ini laluan daripada kidney, ini ureter kan, pergi ke urinary bladder, ini urinary bladder dan sambung ke urethra. At the same time, laluan sperm duct pun pergi ke urethra juga. Okay, pada waktu ni, kalau
sperm nak lalu, air kencing tak boleh lalu serentak. Kalau air kencing tu lalu serentak dengan sperm, sperm akan mati sebab air kencing tu ada toksin dekat dalam dia. Tuhan buat dah elok dah. Walaupun dia guna laluan yang sama tapi dia tak akan lalu serentak. Dia tak akan lalu serentak. Okey. So yang satu lagi ni awak bacalah sendiri. Yang ni kita tak nak sebut. Cuma yang male sexual organ tu awak kena tahu dia sebenarnya adalah muscle. Okey, muscle. Sebab mesti ada yang gelak ni waktu teacher ajar. Teacher tak boleh dengar. Ada budak pernah tanya, adakah dia tu ada bone dekat dalam dia? Kan male sex organ ni, adakah ada bone ke cartilage ke? Kalau cartilage dia macam telinga tau. Apa dalam telinga awak? Keras, ada bentuk tapi dia bukan tulang. Dia still boleh kelepek-kelepek. Hidung pun sama. Hidung awak sebelah atas ni awak tekan, dia ada shape tapi dia bukan bone, dia adalah cartilage. So male organ ni dia bukannya cartilage, dia bukannya bone tapi dia adalah muscle enriched with tissue and blood vessel. Okay. Next, 15.2. Okay, this one tak belajar lagi waktu chapter 4 form 1. Gametogenesis in humans. Gametogenesis ni maksudnya macam mana terhasilnya gamet dengan ovum dekat dalam reproductive organ. First, kita ada spermatogenesis. Spermatogenesis. Ini untuk sperm production. Proses ni dia nak tunjukkan macam mana kromosom dalam badan kita yang kita pernah belajar tajuk meiosis. Ingat lagi tak? Teacher tak tahu ingat ke tak benda-benda ni sebab banyak kan. Chapter berapa? Chapter 6 form 4. Chapter 6 form 4. Meiosis. Dan lagi satu, mitosis. Okay. Dua-dua ni adalah cell division. Ayat lagi dalam kelas yang teacher minta awak lukis atas kertas A4 dengan dia punya explanation. Waktu tu semua boleh bagi, boleh dapat hampir-hampir full mark tapi tak tahulah faham ke tak. Okay. Mitosis ni macam amoeba. Daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Itu mitosis. Bila kita luka dekat tangan kita, kat jari kita, dia akan divide untuk tutup tempat yang luka tu, divide. Kalau meiosis ni sama juga cell division tapi relate dengan gamet sahaja untuk produce gamet. So kenapa kena meiosis untuk gamet tak boleh mitosis? Sebab kita ada 46 kromosom. Ini teacher ulang balik yang lama. Tapi kalau kita guna mitosis dia dapat 46 juga macam yang asal. Kalau guna mitosis dia akan divide by 2 which is 23 kromosom, or kita panggil dia haploid. Dah lupa dah apa benda pula dah. Haploid, diploid lah, kromosom lah, homologous kromosom lah. Mula menyesal ambil bio, nak drop bio lah. Jangan drop cepat sangat. Kalau rasa tak boleh sangat tu, mungkin lah kan. Jangan terus masuk form 5 ni nak drop bio. Jangan macam tu. Sebab rugi awak dah belajar setahun. Dan kebanyakan bila awak sambung belajar, kecuali awak memang ambil bidang engineering terus, mana ada. Kalau masuk matrik, awak kena belajar semua. Awak, sebab siapa tanya hari tu? Budak form 4, 4UM, baru belajar 2 bulan nak drop bio dah. Jangan macam tu lah, cuba dulu. Okay, so teacher ulang balik. Kalau meiosis maksudnya sel tu daripada 46 kromosom dia divide jadi 23 kromosom atau kita panggil haploid. Kalau 46 kita panggil dia diploid. Diploid maksudnya 2 kali ganda ataupun 2N. 2N. N equal to 23. Kalau haploid maksudnya N sahaja. Okey, ini teacher nak tunjuk balik kenapa kena ada proses spermatogenesis tadi, sebab nak hasilkan gamet iaitu sperm dengan ovum dengan 23 kromosom. Kenapa sperm dengan ovum kena ada 23 kromosom? Sebab nanti bila dia fertilize,
fertilize sperm dengan ovum 23 campur 23 sama juga 46. Maksudnya sperm ada 23 kromosom, ovum ada 23 kromosom, akan jadi 46 diploid. Okay, sama balik. Jadi untuk proses pada lelaki dulu kita panggil dia spermatogenesis. Teacher kena kecilkan gambar ni sebab tak nampak. Okay, gambar ni dekat awak punya testis. Okay. Kalau teacher nak kata kita punya tak boleh lah. Awak punya testis. Okay. Ini satu testis kita ambil dan gambar dia macam ni. Sebelah je. Jadi dekat sini warna merah dengan biru ni blood vessel. Kemudian yang luar ni scrotum lah. Dekat dalam ni, ini sperm duct. Sperm duct yang nak hantar sperm keluar atau vas deferens. Dia berbelit-belit tau. Dalam ni namanya epididymis. Label ni kecil sebab teacher kena kecilkan untuk bagi nampak semua gambar. Kemudian masuk dalam ni dia ada lagi berlingkar-lingkar ni. Seminiferous tubules. Seminiferous tubules. Jadi proses ni namanya spermatogenesis untuk produce ovum. Okey, sekarang ni tengok pula satu persatu. Dalam ni ada seminiferous tubule. Dalamnya pula ada primordial germ cells. Primordial germ cell dekat dalam ni lagi. Okey. So, primordial germ cell will undergo cell division to produce sperm. Sel dekat dalam yang lingkar-lingkar ni dia akan divide untuk hasilkan sperm. Kemudian ada juga bahagian dalam tu namanya Sertoli cell. Ini nama orang sebab tu nama dia huruf S. Macam Sertoli cell within the wall provide nutrient. Dekat dalam seminiferous tubule tu ada sel namanya Sertoli cell. Dia akan bagi nutrient untuk proses ini berlaku. Then sperm yang dah produce dekat lingkaran seminiferous tubule ni akan keluar ikut epididymis yang gambar ni dan keluar lagi ikut sperm duct dan keluar terus daripada badan. Okey, ini untuk primordial germ cell. Kemudian petak biru ni pula dia nak bagi tahu hormon apa yang stimulate proses ni. Ini relate dengan tajuk endocrine system, FSH and testosterone. Kemudian LH hormone. Ini nama-nama hormon yang terlibat dengan proses spermatogenesis. FSH, tak payah hafal nama penuh nak huruf dia. Testosterone dengan LH. Okay, itu gambar yang first. Gambar yang seterusnya pula nak tunjuk apa yang berlaku dekat dalam primordial germ cell. Tadi yang lingkar-lingkar ni kan nak tahu apa pula yang berlaku dekat dalam dia. Ni gambar raja seterusnya. Dia yang tanya soalan ke? Rehat seminit. Benda warna biru tu apa? Sementara tu kita jawab soalan kat sini. Dia tak dengar. Selalu kalau chat masuk dengar. Sementara kita rehat sikit seminit. Alah, hai. Tak faham ni. Saya tak tahu minta untuk diterangkan, tak faham. N kromosom. N equal to 23 million. N equal to 23. Gamet itu dari lelaki ke perempuan ke kedua-dua? Ya, gamet tu adalah dua-dua lelaki dan perempuan. Kalau gamet untuk lelaki sperm, kalau untuk perempuan ovum. Semua tu kita sebut dia gamet. Gamet itu nama umum untuk sperm dengan ovum. Maksudnya, kalau gamet, dia boleh jadi sperm ataupun ovum. Depend pada tuan dia, lelaki ke perempuan. Lagi satu kita ada gonad. Okay, gonads tu kalau organ dia boleh jadi testis ataupun ovary. Ini nama umum lah. Ataupun gamet ni nama lain dia reproductive cell. Reproductive cell itu adalah gamet. Kalau gonad itu adalah reproductive organ.
Kemudian dia ada dua pula lah. Sama ada testis ataupun ovari. Okey. So yang teacher tengah tunjuk tadi tu, itu untuk spermatogenesis. Gametnya untuk produce sperm pada lelaki. Okay, next soalan. 2, tak faham. Yang kalau kurang, ya, kalau kurang tu disorder. Kurang atau lebih? Kalau lebih, sekejap, sekarang nak explain. Sebab ada soalan sambil-sambil tu tak payahlah terus sambung sebab mungkin awak pening. Teacher kata kita ada 46 kromosom. Ini yang normal. Kalau male, lelaki ada 44 plus XY. 44 plus XY 44, 45, 46. Ini male. Kalau female 44 plus XX. Ini female. 46 lah ni. 46 ni semua sekali. Bila macam kita asing, ini kromosom biasa, ini sex kromosom. Okay, kalau orang tu ada Down syndrome, dia akan jadi, kalau dia male Down syndrome, dia akan jadi 45 plus XY. Down syndrome lelaki. Kalau Down syndrome perempuan, 45 plus XX. So dia ada 47 kromosom. 47 kromosom. Ini orang yang ada Down syndrome, lelaki dan perempuan. Okey, kemudian ada juga lagi satu, orang yang kurang dia punya kromosom. Kalau normal dia, harap-harap awak tak pening Okay, ini normal, ini male normal, ini normal. Satu lagi ni, dia male, dia lelaki, tapi dia pergi tambah satu, macam tu. Dia 47 ni. Nak ajar dulu kat kelas. 47, tapi dia bukan lebih kat sini. Kalau lebih kat sini Down syndrome, dia lebih pergi satu X kat sini. Ini lelaki. Kenapa lelaki? Sebab ada Y. Tapi kenapa dia macam ni? Dia akan jadi sifat lembut macam perempuan. Namanya Turner syndrome. Turner syndrome, tak silap. Satu lagi perempuan pula. Ini perempuan yang normal. Tapi perempuan ni dia hilang satu X. So dia ada 45 sahaja. Klinefelter syndrome. Dia adalah perempuan tapi sifat perempuannya kurang sebab dia kurang satu X. So dia ada 45. Semua-semua ni ada masalah dengan bilangan kromosom. Kenapa jadi macam ni? Sebab waktu dia fertilize ataupun proses spermatogenesis dia tu ada masalah. Okay. Kemudian next soalan. Benda biru tu apa? OCD. OCD tu mental. Actually bukan mental disorder tau. OCD ni sebab dia terlalu nak perfect. Anas, dia boleh kontrol diri dia. OCD ni kena kontrol dari awal. Jangan bagi dia makin lama makin teruk. Bila makin lama makin teruk, tak boleh nak kawal. Nak kata mental disorder, kalau mental disorder tu anxiety disorder rasanya. Anxiety disorder ni bahaya. Anxiety disorder ni betul mental disorder. Tapi kalau OCD tu tak boleh kata mental lagi kecuali kalau serius. Benda yang biru tadi. Ini yang biru ni blood vessel. Satu yang bawa oxygenated blood, satu lagi deoxygenated blood. Yang biru ni, ini dia punya gambar. Dia nak tunjuk satu bahagian ni kot. Tak ada apa. Okay, next kita sambung lagi. 850 dah. Ini untuk spermatogenesis. Soalan bahagian ni selalu keluar dalam structure ataupun essay. Kita tengok one by one. Proses ni berlaku dalam primordial germ cell. Yang gambar tadi, primordial germ cell. Mula-mula dinding dekat sini, ni dia ada dalam ni ada dinding dia. Wall. Dekat dinding tu ada sel macam ni. Tadi ambil satu je. Dalam tu ada 2N. Maksudnya ada 46 kromosom. Divide kepada 2
2 divide lagi. Ini adalah mitosis. Sebab tu namanya kat sini repetitive mitotic division. Dia hasilkan sel primordial germ tu banyak. Okey. Kemudian kita akan panggil dia spermatogonium. Spermatogonium yang diploid sebab ada 2N atau 46. Nanti awak kata kenapa nak kena 2N lagi, 46 lagi? Sebab kita dengan haiwan, dengan tumbuhan semua tak sama. N dia semua lain-lain. Kita 2N kita adalah 46. 2N untuk ikan emas contohnya 92. Jadi dia tak sama. Kita tak boleh tulis 46 kat sini sebab proses spermatogenesis ni juga berlaku dalam haiwan. Dan spermatogonium daripada proses mitosis tadi develop jadi nama baru primary spermatocyte. Primary spermatocyte. Kita tengah bincang apa sebenarnya sekarang ni? Kita tengah bincang macam mana nak hasilkan sperm. Nak hasilkan sperm tu bukannya senang-senang tau. Awak boleh bayangkan dalam testis tu macam ada kilang. So kilang tu tengah buat kerja inilah sekarang. Dan dia sentiasa 24 hours tau dia punya proses ni berlaku. Sebab dia nak sentiasa produce. Okay, so tadi spermatogonium ni dia ada diploid kromosom. Kemudian growth phase, now dia akan jadi primary spermatocyte still 2N. Macam yang tadi tapi saiz dia lagi besar daripada yang awal. Next. Each primary spermatocyte undergoes meiosis 1 to form 2 secondary spermatocytes which is haploid. Dulu kita belajar meiosis 1, meiosis 2. Jadi primary spermatocyte ni akan melalui proses meiosis 1. Jadilah dia N dengan N. Namanya secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte. Kemudian berlaku lagi meiosis 2 dekat sini. Dapat lagi. Ini ada 2N, 2N ada 4N. Sekarang ini namanya spermatik. Spermatik. Kenapa namanya spermatik bukan sperm lagi? Sebab dia tak ada ekor lagi. Then berlaku differentiation ni, pembahagian sel, barulah dapat sperm. 4 ekor sperm yang N dia punya sifat atau haploid ataupun 23 kromosom. So nama sekarang adalah N. Jadi kita ulang balik. Dia start dengan primordial germ cell dekat dinding seminiferous tubule di dalam testis. Maksudnya awak punya sperm tu bukannya dah ada dalam ni siap-siap dah tau. Daripada dinding seminiferous tubule ni develop jadi sperm yang hidup dan boleh berenang sebenarnya daripada dinding sel ni. Kemudian jadi primordial germ cell, jadi spermatogonium, jadi primary spermatocyte, kemudian jadi secondary spermatocyte, spermatik dengan sperm. Jadilah 4 ekor. 4 ekor daripada satu sel sel primordium tadi. Kalau ada berjuta-juta lagi, maka lagilah banyak dia produce sperm. So dekat sini 4 ekor ni akan jadi sperm. Okay, finish untuk spermatogenesis. Cikgu bagi lagi satu topik untuk yang female, oogenesis. Oogenesis, O-nya double. Ini untuk perempuan pula. Tadi untuk hasilkan sperm, sekarang untuk hasilkan ovum. Satu lagi topik ni lepas tu kita berhenti sebab mesti awak macam pening-pening juga sebab banyak proses dengan istilah term. Okay, oogenesis, process of secondary oocyte of female gamete reproduction ataupun ovum tu lah, production of ovum, tapi dia nak bagi awak susah. Benda bila kita belajar ni sebenarnya benda dah tahu ovum. Tiba-tiba tukar jadi secondary oocyte tu pening. Apa benda ni pada tahu dah itu adalah ovum. Jadi oogenesis ni berlaku dekat mana? Mestilah dalam ovari. Ovaries dia ada plural sebab ovari ada 2. Sama dengan testis. Testis pun ada 2. Okay, spermatogenesis berlaku bila lelaki tu dah sampai umur dia. Awak pun tahulah umur dia bila. Tapi kalau oogenesis ni sebenarnya berlaku dalam ovari seorang perempuan sebelum dia lahir lagi. Dalam kandungan mak dia proses ni dah berlaku dah. Proses oogenesis ni berlaku sebelum lahir. Okay, kita tengok sikit lagi.
Yang ni dia bagi gambar detail sikit. Ini adalah satu ovari. Ini sebelah kanan sebab dia punya fallopian tube dekat sini di sebelah kanan. Okay, kalau kita tengok ada biru dengan merah, blood vessel, satu oxygenated, satu deoxygenated. Kemudian bekas ovari ni pun sama macam testis juga, kita panggil dia primordium cell. Primordium cell. Dia akan start daripada sini. Daripada dinding ni akan jadi ni primary follicle, secondary follicle, kemudian Graafian follicle, kemudian keluar ovum atau secondary oocyte, kemudian dia punya bekas ni mengecut namanya corpus luteum. Okey, sekarang nak start daripada proses yang pertama. Daripada dinding ovari ni dia akan jadi sperm. Jadi sperm. Jadi ovum. Daripada dinding ovari ni akan jadi ovum. Tapi proses ni panjang sangat. Kita start satu persatu. Okey. Berbeza dengan gambar tadi. Okey, sambung dengan next. Before birth, primordial germ cell undergo mitotic division to form oogonium or diploid. Maksudnya sebelum lahir, dinding ovari tu nama lainnya adalah primordial germ cell. Dia memang dah berlaku mitosis berulang kali sampailah kita panggil dia oogonium yang ada 2N atau diploid. Tapi dia tak jadi ovum lagi, dia cuma prepare je. Bila lahir nanti, barulah dia develop yang oogonium tadi jadi primary oocyte. Primary oocyte. Beza dengan lelaki, dia berlaku waktu dah sampai umur. Perempuan, oogonium ni produce before birth dalam ovari dia. Kemudian dia ada bekas. Ini oogonium dah jadi primary oocyte. Kemudian dekat luar dia ni ada bekas namanya primary follicle. Dia kena simpan dalam satu bekas namanya primary follicle. Kemudian sampai dekat nombor 3. Ini nombor 3. Every month starting from puberty until menopause. Benda ni simpan je tau dekat dalam ovari. Dia kekal, dormant. Simpan je kat situ. Every month akan keluar satu primary oocyte ni bila dah sampai umur. Dekat sinilah, dekat gambar ni. Apa beza gambar kiri kanan? Ini adalah oocyte saja. Ini adalah follicle, ada oocyte dalam dia. Ini sebenarnya benda yang sama tapi yang ini duduk dalam bekas. So namanya secondary follicle. Bila dah sampai umur dia akan release keluar. Okay, kemudian dekat sini meiosis 1 completed, bersambung daripada yang sebelum tu, jadilah 2N macam ni. Satu nama first polar body, satu lagi nama secondary oocyte. Secondary oocyte. Okay, kemudian secondary oocyte ni akan develop macam ni. Kemudian yang ni jadi meiosis 2. Ni meiosis 2 akan jadi 2N, 2N kat sini jadilah 4N. 4N atau 4 sel daripada proses meiosis. Okey, maksudnya macam ni. Yang lelaki tadi dapat 4 sperm, yang perempuan akan dapat 4 ovum. Tapi 3 daripadanya akan mati, akan musnah. 1 je akan jadi ovum yang betul-betul dan akan fertilize by sperm, jadilah dia embryo dengan zygote. Okey. Nanti cuba ulang balik. Yang perempuan ni macam susah. Ini sebelum, start balik pada atas. Ini sebelum lahir, primordial germ jadi oogonium. Bila dah lahir, dia akan jadi primary oocyte. Setiap bulan primary oocyte ni akan release bila dah sampai umur. Berlakulah meiosis 1 dengan meiosis 2. Meiosis 1 akan hasilkan 2 sel secondary oocyte. Meiosis 2 akan hasilkan 4 lagi sel. Yang 1 sahaja jadi ovum, 3 lagi jadi polar body dan akan destroy. Ini bekas-bekas dia.
untuk isi dia. Kalau namanya primary oocyte, bekas dia primary follicle. Kemudian yang bekas untuk secondary oocyte ni secondary follicle, Graafian follicle, dan yang ini dah berlaku ovulation, ovum dah keluar, namanya release, namanya secondary oocyte. So tak faham. Disambung kat sini gambar tadi. Tengok nota dia. A baby girl already has millions of primary oocyte that remain dormant in phase 1. Meiosis 1. The number of oocyte will decrease at puberty. Maksudnya bila lahir je seorang bayi perempuan tu sampai nanti sampai umur, dia dah ada primary oocyte tu berjuta-juta dekat dalam badan dia, dalam ovari. Bila dia dah sampai umur, setiap bulan satu daripada oocyte itu akan keluar jadi ovum atau secondary oocyte. Ini penerangan yang tadi, ini sama je. Jadi ini gambar dia. Mula-mula dekat sini ada primary follicle, dalam tu ada primary oocyte. Memang dah ada banyak tau. Cukup setiap bulan satu akan jadi secondary oocyte dalam secondary follicle. Develop lagi jadi primary oocyte dalam Graafian follicle yang lebih besar daripada sebelum tu. Kemudian release sebagai secondary oocyte, ia namanya ovulation. Kemudian bekas yang tadi tu tak keluar, yang keluar ovum je. Bekas tu akan shrink, mengecut, namanya corpus luteum. Corpus luteum. Benda-benda yang ni tadi semua benda yang sama dengan yang teacher terang sebelum tu. Cuma dalam susah sikit nak tengok sebab gambar dia dua muka surat. Okey, rasanya dah pening lah. Soalan pening. Okey, kita tengok soalan ni. Kilang. Okey. Ovulation tu, ni soalan Daniel. Ovulation tu dia combine sperm dengan sperm. Bukan Daniel. Ovulation tu ovary release ovum. Ovary keluarkan ovum. Kemudian ovum tu bergerak ke tube fallopian, barulah sperm tu fertilize. Awak dah tertukar dua perkataan ni Daniel. Satu, kita ada ovulation. Kita teacher dengan budak perempuan, awak tak ada ovulation tau. Satu lagi fertilization. Dan ni dah tertukar. Fertilization tu sperm plus ovum. Fertilization ni sperm plus ovum. Ovulation ni bila ovary release ovum. Yang gambar tadi. Ovary release ovum. Yang ni ovary. Ovum keluar, itu namanya ovulation. Next soalan. Ovulation tu proses. Ya, proses bila ovary release ovum keluar setiap bulan. Ruben punya jawapan salah. Production of ovum adalah oogenesis. Oogenesis tu adalah proses untuk menghasilkan ovum. Ovum release daripada ovary itu adalah ovulation. Ovulation. Okay. Tengoklah Google. Pening sebab ada bekas sebagai. Corpus luteum itu jadi apa? Okey Daniel, pening sebab ada bekas. Ya, sebabnya kalau sperm dia tak payah ada bekas sebab dia ada ekor. Ekor tu dia boleh guna untuk berenang semua. Tapi ovum ni dia sebelum dia keluar dia ada bekas dia untuk simpan. Itu namanya follicle. Milen, corpus luteum itu jadi apa? Corpus luteum itu lama-lama shrink dan akan destroy, musnah. Tapi kalau orang tu pregnant, corpus luteum tu akan stay dekat situ sebab nanti corpus luteum akan release hormon untuk pregnant mother. Afrina nanti boleh baca balik. Daniel dia fertilize dekat mana? Daniel dia fertilize dekat fallopian tube. Fallopian tube. Sekejap. Okay, ni Daniel tengok
Ovulation berlaku dekat sini. Gambar yang cikgu tengah tunjuk ni ovari. Tak kisahlah ovari kanan atau kiri. Perempuan setiap bulan satu ovari akan release satu ovum. Bulan depan ovari lain. Bulan lagi satu ovari kanan, bulan lagi satu ovari kiri. Lelaki tak. Lelaki dia memang sentiasa ada. Perempuan sebulan satu sel sahaja. Kemudian dekat sini berlaku ovulation. Ovum akan bergerak sampai ke fallopian tube dekat sini. Dekat sini berlaku fertilization dengan sperm. Sperm datang daripada bawah sini dan fertilize dekat sini. Ini adalah proses fertilization. Yang dekat sini ni adalah proses ovulation. Kalau period darah keluar itu menstruation. Menstruation. Lagi satu istilah yang tak belajar lagi, bila fertilize dekat sini, sperm ovum akan bergerak turun kan dan lekat dekat dinding uterus atau dinding rahim ni. Ini namanya implantation. Implantation. So ada banyak nama-nama dalam tu. Okey. Oh, dah. Tu kat uterus salah. Utaya dekat fallopian tube. Yes, betul Ruben. Para lelaki yang menjawab. Betul. Satu lelaki kelas ni lagi advance. Maybe bekas tu masa kecil kalau tak tahu. Tak faham. Oh tak, sebab bekas tu Anas dalam ovari. Bila dah keluar dari ovari, dia tak ada bekas dah. Okey, Utaya, placenta tu form dari uterus ke? Placenta tu form daripada endometrium wall. Endometrium wall tu adalah uterus. Placenta tu tali pusat ke? Bukan. Placenta bukan tali pusat. Tali pusat adalah umbilical cord. Umbilical cord. Kita dah advance dah tu. Dia ni dah advance ke depan. Sebab kita belum masuk lagi tajuk pregnancy. Dan dia dah pergi kepada pregnancy dengan Utaya. Orang baru belajar pasal formation of sperm dengan ovum. Dia orang dah pergi pada mengandung dah. Tak apa. Tak salah pun tanya. Boleh, tak salah pun. Tajuk ni, kalau belajar, dia banyak soalan-soalan yang menarik. Kelas sebelum teacher stop, dah 99 minit. Teacher tunjuk sikit pasal fertilization sebab awak semua dah advance ke depan. Kita ada sperm formation, ovum formation semua dah. Kita akan pergi menstrual cycle dulu, tapi sebab Daniel dengan Utaya dia tanya pasal umbilical cord dengan placenta, jadi cikgu tunjuk sikit lah. Ini fertilization. Ini dia placenta dengan umbilical cord. Tengok Daniel, Utaya dengan kawan-kawan yang lain. Ini baby, tapi dalam kandungan ibu kita panggil dia uterus. Ini placenta tau. Ini macam gambar real ni. Ini adalah uterus. Dinding uterus ni akan ada di placenta. Placenta dan dia bersambung dengan bekas ni apa nama dia. Tak ingat nama lah. Sebab dalam ni tak ada label. Dia macam belon ni. Bekas yang kita duduk. Ini dia punya tali pusat ni bersambung dengan placenta. So namanya umbilical cord. Umbilical cord ni bersambung dengan pusat baby. Kalau baby ni, okey, ni teacher bagi situasi. Mana tahu akan datang awak dah kahwin, yang lelaki lah kan. Awak kahwin, isteri awak pregnant. Awak dalam perjalanan nak pergi hospital, isteri awak cakap, baby dah nak keluar, dah tak sempat sampai hospital. So awak terpaksa lah berhenti tepi highway dan kepala baby dah keluar. So awak terpaksa jadi doktor atau bidan terjun. Ni memang betul bidan terjun lah. Terpaksa sambut baby tu keluar. Dulu satu kes dekat Petronas Slim River pun ada. Tak sempat sampai hospital. So kepala baby dah keluar. Awak boleh tarik je. Boleh tarik tapi perlahan-lahan. Tapi jangan potong dia punya tali pusat selagi doktor tak sampai. Baby tu nak keluar, kita tak boleh nak tahan dia. Jangan cakap tunggu dulu ke, tak boleh. Dia nak keluar memang dia keluar. Bila dah keluar, dalam kereta ke, awak jangan pandai-pandai pergi gunting yang tali pusat ni.
Tunggu, lepas tu call doktor cepat-cepat, nanti dia ambulans datang baru dia potong. Sebab selagi kita tak potong umbilical cord atau tali pusat, baby ni still breathing, bernafas guna tali pusat. Kalau potong je, dia boleh lemas. Sebab bila potong je dia akan automatik guna hidung dengan mulut untuk bernafas. Sedangkan waktu tu liquid yang dekat dalamnya ada apa nama liquid dah, tak ingat dah. Liquid tu kalau bahasa Melayu air ketuban, kalau bahasa ni apa nantilah. Tapi benda tu ada dalam hidung dan mulut dia tau, sebab dia kan duduk dalam 9 bulan. Jadi dia kena cucuk-cucuk sikit hidung. Kadang doktor terbalikkan badan nak bagi cair tu keluar, baru dia boleh potong tali pusat ni. Kalau tak, dia tak boleh bernafas, tali pusat pun dah tak ada, yang hidung ni berlemas, dia boleh menyebabkan kematian. So jangan pandai-pandai pergi potong. Dok ini bagi doktor, tapi nak sambut baby tu tak apa, boleh je. Okay, so itu beza umbilical cord dengan placenta.